Okay, itu adalah basal metabolic rate aminah. Bagaimana pula dengan DCR? DCR ialah okay, DCR ialah daily calorie requirement. Maknanya keperluan kalori harian kita. Keperluan kalori harian kita adalah berbeza mengikut kepada faktor umur, jantina, berat, ketinggian dan juga aktiviti kita pada hari tersebut. Okey, macam kalau individu itu sedikit atau tak ada senaman, BMR tu kita akan kalikan dengan 1.2. Kalau dia yang bersukan 1 hingga 3 hari seminggu, BMR kita kalikan dengan 1.375. Yang bersukan 3 hingga 5 hari seminggu, kita akan kalikan dengan 1.55. Yang very aktif, maknanya setiap hari dia bersenam, beraktiviti, kita akan kalikan dengan 1.725. Dan yang extra aktif, maknanya satu hari tu 2 kali dia bersenam. So kita akan kalikan dengan 1.9. Mari kita tengok pengiraan DCR, contoh pengiraan DCR untuk aminah. Okey, tadi kita dapat BMR aminah adalah 1339 kalori per hari. Jadi okey, DCR aminah 1339 kita kalikan dengan 1.55 dan kita akan dapat 2075 kalori yang perlu aminah ambil sehari. Okey, pengiraan kalori ni penting untuk kita supaya kita tidak defisit atau kita tidak ada defisit kalori seharian. Okey. Pengiraan kalori ni juga penting sebab kita perlu tahu jumlah kalori yang kita perlu ambil. Contohnya dalam pemilihan makanan, setiap makanan yang kita ambil tu kalori adalah berbeza, okey? Okey, sedikit tips untuk yang baru nak mula berdiet. Okey, untuk yang mula berdiet, kurangkan pengambilan gula, kurangkan pengambilan garam, minyak, makanan bersantan dan juga perlu minum air sekurang-kurangnya 3 liter sehari. Okey. Contohnya macam saya, pengalaman saya berdiet, memang saya tak ambil terus gula. Saya tak ambil terus makanan yang bergaram sebab makanan yang bergaram ni dia akan serap semua protein khasiat makanan yang kita ambil seharian. Okey. Yang berminyak juga saya tinggalkan, makanan yang bergoreng saya tak ambil. Jadi saya ambil yang rebus, kita kukus, itu yang saya amalkanlah. Makanan bersantan dia bukan tak boleh, boleh, tapi contohnya dalam satu hidangan tu nasi, kuah bersantan kita ambil satu sudu saja. Itu sudah mencukupi. Okey, untuk pengambilan air, memang dia kata sekurang-kurang 3 liter, tapi sebenarnya pengambilan air adalah mengikut berat badan kita. Okey, nanti saya akan tunjukkan pengiraan bagaimana kita nak tahu kuantiti pengambilan air kita seharian. Okey, seterusnya untuk yang berdiet mesti konsisten, mesti ada disiplin supaya result kita nanti cantik untuk yang bulan yang pertama. Ni yang betul nak berdiet, nak kurus lah ni. Okey, yang kedua jangan stres. Kadang-kadang faktor luaran, faktor kerja atau faktor family buat kita stres, tapi jangan stres. Sebab kita perlu fokus kepada penurunan berat badan yang kita kita perlu fokus kepada penurunan berat badan kita. Jadi stres tu akan mengganggu. Selalunya orang stres dia akan makan lebih kan. Dia akan makan lebih, dia akan ambil jajan yang lebih. Okey, seterusnya dalam kita fokus kepada pengurangan lemak dalam badan, kita perlu pastikan kesihatan kita akan bertambah baiklah. Dan juga tak semestinya orang kurus tu kesihatan dia di tahap yang baik. Ada orang kurus tapi kolesterol dia tinggi. Ada orang kurus tapi tekanan darah dia tak stabil. Dan ini akan menyebabkan penyakit lain pula yang akan datang. Okey. Yang lagi satu yang kita perlu pastikan pemakanan yang kita ambil adalah seimbang dan terkandung. Okay, eat right.
Okey. Di sini saya tunjukkan cadangan menu berdiet yang saya amalkan lah ketika berdiet. Waktu makan juga kita kena jaga. Okey. Contohnya sarapan, waktu sesuai adalah 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Tak mungkinlah kita akan sarapan 6.30 pagi kan. 6.30 pagi tu waktu sibuk lah, kita nak menguruskan anak sekolah, kita nak siap pergi kerja. Okey. Tapi waktu yang terbaik adalah 6.30 hingga 8.30 pagi. Contohnya pagi saya ambil 3 biji telur. Telur putih saya ambil 2 biji, telur kuning 1 biji sahaja dengan roti wholemeal ataupun roti purple wheat. Dan juga saya ambil kopi tanpa gula. Okey. Hari kedua tukarlah, kita tukar menu. Tukar menu macam hari kedua kita boleh ambil roll oat dengan susu dan kurma. Dan kita ambil green tea. Green tea ni banyak membantu untuk orang yang berdiet dalam proses menurunkan berat badan. Okey, minum pagi pukul 10. Minum pagi ni kira waktu snacking lah. Dan sebaiknya kita ambil buah-buahan ataupun ke kacang. Kacang pun tak boleh banyak, bukan macam kita beli sebungkus tu kita makan semua, tak. Ke kacang sukanya 1 genggam sahaja. Setiap kali kita ambil. 1 genggam tu macam kita ambil nasi pun 1 genggam sahaja. Okey, dengan air kosong lah. Air kosong jangan lupa, itu mamak penting. Okey, makan tengah hari waktunya adalah 12.30 sampai pukul 2. Okey. Waktu tengah hari nasi kepada yang pengamal yang mengambil nasi, yang perlu ambil nasi, ambillah nasi dalam segenggam. Sama ada nasi putih ataupun nasi daripada beras perang. Okey. Lauknya pula banyak pilihan. Ikan bakar, ayam panggang, ayam rebus, tu semua boleh. Okey, sambal boleh ambil, tapi selalunya sambal tu bukan yang sambal tumis tu. Saya selalu buat tomato tu saya tumbukkan dengan cili dan itu saja. Tak ada gula, tak ada garam. Okey, kita amalkan yang itulah. Dan juga sayur-sayuran jangan lupa. Sayur-sayuran yang berdaun hijau adalah amat baik untuk orang yang berdiet. Dia lagi mempercepatkan proses pembakaran kalori, pembakaran lemak. Okey. Minum petang pukul 3 ataupun pukul 4. Tak perlu ambil berat-berat sebab lepas tu kita akan ambil dinner pula kan. So, minum petang pun boleh kita amalkan menu yang sama macam kita ambil minum pagi. Segenggam kacang ataupun sebiji buah lah. Buah saya sarankan apple hijau adalah yang terbaik ataupun anggur hijau. Okay, dan air kosong jangan lupa. Malam pula kita kena make sure sebelum pukul 8 kita dah ambil dinner kita. Okay, menu yang kita ambil masa lunch kita boleh bawa kepada menu yang sama masa dinner. Contoh macam tadi segenggam nasi beras perang atau nasi putih, dah ada ayam panggang ataupun ikan bakar lah. Sayur-sayuran jangan lupa dan juga air kosong. Bagi yang tak nak ambil nasi, tak nak ambil nasi waktu dinner, dia nak ambil nasi satu hari sekali saja boleh, tapi gantikan dengan benda yang lain. Contohnya macam chicken wrap. Okay, chicken wrap kita boleh letak sayur, tomato dalam tu. Dan perasa sikit lah. Perasa tu bukan mayonis. Nanti saya tunjukkan apa yang kita boleh letakkan dalam campuran kita nak sediakan chicken wrap. Okay, ni adalah pilihan menu yang kita boleh amalkan lah. Contoh pagi ambil roll oat, letak buah sikit, susu ataupun roti, letak tomato, timun, daun salad. Dan dalam tu mungkin boleh letak scramble egg ataupun telur rebus ataupun kita buat ayam panggang lah. Ayam yang kita goreng tanpa minyak pun boleh. Okay. Tengah hari macam saya sebut tadi lah, nasi, pilihan ikan bakar atau ikan goreng yang minyaknya sedikit saja. Saya lupa nak beritahu, kalau kita nak goreng telur atau ikan ke apa, kita just letak 1 sudu minyak saja. Okay. Selain tu pilihan lain macam ni, contohnya salad. Salad ada buah, ada telur, ada jagung. Jagung boleh gantikan dengan nasi. Okay. Okay, yang ini seterusnya. Ini yang saya sebut tadi, bila kita nak sediakan chicken wrap ke, salad sayuran dan buah ke, kita boleh gantikan dengan
ni roasted sesame. Roasted sesame, roast sesame with yuzu taste. Tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Just nak bagi rasa saja. Selalunya saya letak 1 sudu besar. Okay. Roll oat. Macam oat ni dia ada banyak pilihan. Ada roll oat, ada instant oat. Yang sebaiknya adalah roll oat. Roll oat ni maknanya dia masih raw lagi oat tu. Yang belum diproses, yang belum orang kata diproses, diputihkan lah. Okay, roll oat. Dan pilihan susu bagi siapa yang boleh minum susu, saya sarankan guna susu Sunlight low fat. Susu ini amat sesuai untuk orang diabetik dan orang yang mengamalkan diet untuk kurus. Okay, snacking. Siapa kata orang diet tak boleh snacking? Macam tadi saya bagi contoh buah dan kacang kan. Coklat pun boleh. Tapi coklat kita kena pilih coklat yang ada 90% koko dalam tu. Maknanya memang rasanya pahit sedikit lah. Tapi masih boleh terima lah untuk kita. Untuk orang yang berdiet nak rasa-rasa coklat kan. Okay, air. Tadi ada saya sentuh pengambilan air. Okay. Untuk pengambilan air, tak semestinya 1 hari 3 liter. Kita kena ikut kepada keperluan badan kita. Okey, 1 liter air sama dengan 25 kilo berat badan kita. Contohnya berat abu, 75 kilo. Jadi 75 kilo kita bahagikan dengan 25 kilo sama dengan 3 liter air 1 hari. Okey? Okay, so 3 liter air 1 liter. Jadi anda bolehlah cuba-cuba untuk mengira berapa sebenarnya keperluan air kita seharian. Okay, seterusnya saya nak sentuh kepada lemak. Lemak ni ada lemak baik, lemak tak baik. Lemak baik, lemak jahat. Okay, lemak baik tu selalunya terkandung dalam makanan semula jadi. Lemak tak baik tu, lemak jahat tu terkandung dalam makanan yang diproses, contohnya macam nugget, sausage, okey. Maknanya lemak jahat ni, lemak tak baik ni ada lemak tepu dan lemak trans kalau tak silap saya. Yang ada, yang mana keadaan dia masih pepejal. Dia bukan cecair pada suhu bilik macam lemak baik. Dia masih pepejal, contohnya macam dalam daging lembu, dalam ayam, okey. Seterusnya, visceral fat. Okay, visceral fat ni, inilah lemak yang kita perlu kurangkan dalam badan kita. Cuba kita lihat gambar ni unhealthy body. Nampak tak yang kuning-kuning tu semua lemak. Lemak-lemak ni adalah punca kepada segala penyakit. Walaupun badan kita kurus, cuba tengok gambar sebelah. Badan ni sebenarnya kurus tapi perut dia menggelebih. Maknanya lemak, visceral fat dia lebih. Yang itu boleh menjadi punca utama kepada pelbagai jenis penyakit. Yang sebelah tu badan dia tanpa visceral fat, maknanya badan yang sihat lah. Okay. Badan yang sihat tu mungkin dia amalkan pemakanan yang betul, exercise, minum air dalam jumlah yang betul dan dia makan bukan makanan proses, dia makan makanan yang semula jadi. Okay. Pemakanan versus bersenam. Mana yang lebih kita titik beratkan? Sebenarnya dua-dua penting, tapi nak jaga pemakanan tu dia punya persen 80% berbanding dengan kita bersenam, hanya 20% saja. Okay. Mengapa kita perlu bersenam selain kita menjaga pemakanan? Okay, bersenam boleh melambatkan proses penuaan, boleh menurunkan berat badan, mendapatkan jantung yang lebih sihat, tulang kita lebih kuat, tidur yang sihat, yang baik, meningkatkan keyakinan diri, mendapatkan stamina yang cukup dan mengurangkan risiko penyakit seperti kanser, darah tinggi, sakit jantung semua. Okay. Okay, terdapat pelbagai variasi senaman yang kita boleh lakukan dan mengikut kepada keperluan, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Contohnya macam kita sebagai seorang dewasa 1 hari 30 minit, 5 kali seminggu, 5 hari seminggu. Terdapat 3 jenis senaman, intensiti rendah, intensiti contohnya macam kita masuk rumah
mengemas rumah pun dah kira aktiviti, berjalan santai, macam tu dekat satu stesen, depan TV, dekat meja kopi, dekat dinding, okay. Contoh di dinding kita boleh buat wall squat. Wall squat ni baik untuk kita punya ini apa namanya, otot, lupa dah saya. Wall squat, di meja kopi kita boleh buat push up, depan TV kita buat lunges, di sofa kita boleh buat knee to elbow, maknanya angkat kaki dan satukan dengan lutut, dengan siku kita. Okay, seterusnya di tangga kita boleh naik turun tangga. Yang penting sebelum kita bersenam mesti buat pemanasan badan, dan selepas senam kita buat regangan lah supaya mengelakkan kecederaan. Okay, saya nak share sikit video. Ini daripada KBS, okay. Daripada Kevin Zahri, siapa tak kenal Kevin Zahri kan? Sekejap ya. Suara tak? Tak ada suara. Okay, saya nak share ini daripada Okey, Kevin Zahri, selamat datang ke 10 paling asas untuk menjayakan senaman maupun senaman di mana-mana yang anda perlu. Tak ada suara tak ada suara kan? Boleh dengar tak? Tak dengar. Alamak. Latih yang sangat sendiri untuk anda mengenal pasti safety requirements keselamatan diri semasa dengar tak? Tak dengar Alamak. Tak dengar Bentuk badan dia berbeza. Okey. Apa yang menyebabkan perkara ini berlaku? Seperti saya sebut tadi, visceral fat. Kita dalam berdiet, sasaran kita bukan hanya untuk kurus. Sasaran kita adalah untuk mengurangkan lemak dalam badan. Lemak berkurang dalam badan, kita mengamalkan pemakan yang seimbang, otot kita akan terbina dengan secara semula jadi. Jadi bila otot kita meningkat, kita punya kadar untuk pembakaran lemak juga akan meningkat dan badan kita akan lebih cantik. Macam contoh di gambar ni, wanita yang berberat 60 kilo tetapi kandungan lemaknya hanya 20%. Sama juga macam gambar sebelum ni saya tunjuk. Sekejap ya. Tadi gambar. Okey. Gambar lelaki ni. Okey, cuba tengok. Ini contohlah tadi macam wanita tadi beratnya 60, mungkin berat lelaki ni 120, mungkin berat yang sebelahnya 100 kilo. Okey, berbeza dengan berat yang sama tetapi kandungan lemaknya yang berbeza. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, ini saya bukan nak menunjuk tapi inilah saya dahulu dan kini. Okey, amat berbeza. Dulu berat saya adalah boleh mencecah sampai 80 kilo. Dan berbeza selepas itu saya mengamalkan gaya hidup sihat, bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Itulah hasilnya yang saya dapat. Okey. Ada masa lagi tak? Okay, saya ingin mempromosi sedikit program daripada Kementerian Belia dan Sukan iaitu KBS Fit dan Aktif. Kita ada 7 program setiap hari. 7 program setiap hari daripada 5 Oktober sampai 11 Oktober. Setiap hari daripada coach dan jurulatih yang berbeza. Dan rasanya semua boleh ikut 6 petang. Okey. Contohnya ada 5 hari bulan semalam, 2 hari lepas adalah Kevin Zahri. Kevin Zahri dia share pasal tips untuk mengembiskan perut. Dan seterusnya semalam
3 kilometer berjalan sihat lah dengan with gaya lah. Okay, saya sarankan anda yang ada masa, ada kelapangan masa, boleh join program ni secara online lah di FB KBS Fit dan FB Program. Okay. Okay, tadi saya tunjuk cara nak kira kalori, bagaimana kita nak pilih makanan. Ada satu aplikasi online yang kita boleh download dan amat mudah untuk kita guna dan amat mudah untuk kita track pemakanan kita, pengambilan kalori kita, berapa jumlah kalori kita dah ambil, berapa persen exercise yang kita dah buat seharian, okey? Ni MyFitnessPal, anda boleh download daripada Google Play di handphone masing-masing. Di sini kita boleh letak sasaran berat badan yang kita nak dan dia akan kira berapa kalori kita seharian dan kita boleh masukkan contohnya jenis makan, contoh kita ambil nasi, segenggam nasi, berapa kalori yang ada pada segenggam nasi. Okey, contoh macam sini saya tunjuk 1200 kalori. Maknanya goal dia 1200 kalori per hari. Jadi dalam ni anda boleh contoh masukkan ikan, 1 kelab ikan ataupun 1 slice dada ayam. Dia akan kira kalori, jumlah kalori yang ada pada dada ayam ataupun sekelab ikan. Lepas tu sayuran. Sayuran anda boleh pilih, masukkan contohnya ambil kailan goreng ataupun kailan steam. Dia akan keluar berapa kalori yang ada dalam sayuran. Dan dia ada pilihan situ, you boleh masukkan pagi untuk menu pagi, tengah hari, tea time, lepas tu minum petang dan juga dinner. Okay, kita boleh tengok adakah pengambilan kita tu kalori dia terlebih ataupun terkurang, dan dalam pemilihan makanan kita tu berapa kandungan lemak, berapa kandungan protein. Sebab contohnya protein, kalau kita terambil terlebih protein, dia akan jadi lemak. Sama ada lemak baik atau lemak tak baik. Dan saya juga ingin ingatkan dalam pengambilan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, jangan lupa dalam sayur-sayuran ada lemak, ada protein. Dalam buah-buahan juga ada gula, ada lemak, ada protein. Ada gula dan lemak. So kita kena pandai pilih lah sayur-sayuran, pemilihan sayur-sayuran, pemilihan buah-buahan, air. Kalau anda minum kopi, ambil kopi yang bukan kopi 3 in 1. Kopi yang betul-betul kopi kisar tu. Yang tanpa gula, kita ambil tanpa gula. Dan sebaiknya saya nasihatkan untuk yang nak berdiet, amalkanlah green tea. Green tea memang amat baik. Okey. Seterusnya ada lagi tak? Okey. Bila lagi anda nak bermula berdiet, bila lagi anda nak lihat diri anda sihat, cergas, fit, hari ini adalah harinya anda boleh bermula lah mengikut tips yang saya bagi, ataupun sekarang ni banyak juga program-program yang diadakan untuk orang yang ingin kurus, bukan power fit dream, 40 days challenge yang UTM buat ni 100 hari challenge 100 hari kan, boleh join program-program tu. Ada ilmu-ilmu yang disebutkan, ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh lelaki-lelaki yang saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Minta maaf jika ada maklumat yang saya berikan tu tersilap. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada saya. Saya kembalikan kepada